يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل،
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع،
شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi tuan-tuan dan puan. Saya tadi dalam kita lewat dalam 6 minit ni. Sebenarnya saya nak pergi kepada Zoom tadi, ada masalah sikit. Dia kata ada masalah internet. Dia punya message ni masalah internet. Tetapi cuba dengan bimbingan daripada kita punya technician Mur kita, alhamdulillah kita dapat bersiaran. Terus dapat. Kalau tidak tu saya cuba paling tidaknya 5 kali saya cuba. Tak boleh masuk. Apapun para penonton, inilah dia ragam internet. Jadi kita tidak boleh kontrol dia, tapi kita guna dia. We make full use of it, but we cannot control them, you know. So jadi benda-benda macam itulah yang berlaku dalam sistem kita menggunakan internet. Kadang-kadang ada jadi, kadang tak jadi. Dah lama dah. Ada masanya kita tak boleh jadi langsung. Tak salah saya sepanjang-panjang 1 tahun 7 bulan sekali kita terpaksa batalkan program sebab di antara ahli-ahli panel itu nampaknya tak muncul-muncul. Ada suara, tak ada gambar, tak ada suara, berbagai-bagai. Tapi alhamdulillah, bila kita dah baiki sistem kita dapati sekarang ni much smoother as compared yang masalah yang kita hadapi pada satu ketika dahulu, insya-Allah. Apapun para penonton, bersama kita macam biasalah pakar-pakar kita, orang yang memang dalam bidangnya ni, tuan-tuan ya, para penonton, orang yang dalam bidangnya, yang bercakap ni dalam bidangnya. Yang pertama ialah Profesor Dr. Yuni Dr. Yuni Wan Zulkifli, tuan-tuan dan puan ya, yang berkhidmat sebagai pakar kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat Headquarters di Petalut Putrajaya, yang saya rasa banyak tuan-tuan, klien-klien dia cukup banyak, pengalaman dia cukup banyak, dan dia boleh memberikan kepada kita tuan-tuan berbagai-bagaian sudut bila kita membincangkan hal keluarga ini. Sebab yang datang berjumpa dengan beliau mendapat khidmat nasihat daripada beliau dari berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai rupa manusia tuan-tuan yang datang bertemu dengan beliau. Jadi alhamdulillah kita gunakan kekayaan pengalaman, kekayaan ilmu beliau untuk membantu tuan-tuan dan puan melihat balik dalam keluarga kita. Malam ini kita bincang, tajuknya tuan-tuan ialah penyelesaian konflik, konflik resolution dalam konteks family kita dan sebagainya. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan ialah Coach Zaid Muhammad. Memang terkenal lah tuan-tuan ya. Coach family coach, dan juga tuan-tuan dan puan remaja, coach pemotivasi anak-anak di sekolah dan sebagainya, dan juga pengalaman yang luas tuan-tuan dan puan ya, mendapat pendidikan di barat di sana, kemudian menggunakan prinsip-prinsip pendidikan itu dan disadurkan menggunakan topeng pendidikan Islam itu. Saya rasa itu yang paling baik sekali yang kita dengar daripada ahli-ahli panel yang didatangkan dalam
program-program kita Salam Husnul Khatimah. Program malam ni tuan-tuan dan puan, daripada dulu sampai sekarang setahun 7 bulan, program malam kita katakan bannernya ialah Salam Husnul Khatimah. Program pagi apa tuan-tuan? Program pagi Titisan Embun Pagi. Jadi dalam Titisan Embun Pagi berbagai-bagai tajuk kita bincang. Dalam Salam Husnul Khatimah pun berbagai-bagai tajuk kita bincang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni ya, kita ingat kalau boleh Dr. Yuni ya, dapat memulakan perbincangan kita, memberikan sikit mukadimah. Kalau misalnya tajuknya ialah penyelesaian masalah dalam konteks keluarga. Sila, Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, rakan panel, Coach Zaid. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini berkongsi ilmu mengenai tentang konflik resolution dalam keluarga ya. Okey, bila bercakap tentang konflik ini Datuk, definisi konflik sendiri bila kita tengok konflik ni merupakan satu keadaan di mana kepentingan atau matlamat individu atau seseorang itu berbeza. Jadi itu keadaan itu menimbulkan konflik ya, sebab dia berbeza. Kalau sama dia tak akan jadi konflik. Jadi bila berbeza itulah akan jadi konflik. Okey, dalam konteks keluarga, memandangkan dalam definisi keluarga itu sendiri, dia ada keluarga asas di mana keluarga nuklear. Dalam keluarga nuklear ni dia ada ibu, ayah dan juga anak, isteri, suami dan juga anak. Dan satu lagi dipanggil sebagai keluarga extend, di mana keluarga ni dia ada keluarga asas dan keluarga yang mempunyai hubungan pertalian macam datuk, nenek, ya, sepupu, sepapat. Jadi dipanggil keluarga extended atau keluarga yang lebih luas lah. Dalam keluarga ni kita tahu ada individu, ada figure yang berbeza, iaitu ada figure sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, ibu bapa dan juga anak. Jadi figure dan peranan dalam keluarga tu dia ada peranan yang membawa kepada peranan dan juga tanggungjawab yang masing-masing akan bawa kepada berperanan supaya keluarga itu harmoni. Dan sekiranya berlaku dari segi konflik, berlakunya konflik, di situlah timbulnya ketidakpuasan hati ya. Pergaduhan dalam keluarga, isu-isu yang melibatkan dalam ahli keluarga itu sendirilah. Jadi disebabkan ada ramai dalam unit keluarga itu sendiri ada pelbagai peranan, jadi di situlah sekiranya tidak diatur atau diatur dengan baik, dia akan menimbulkan pelbagai konflik dalam keluarga. Sebab itulah pentingnya dalam pengurusan keluarga, dalam pengurusan perlu ada ilmu-ilmu untuk parenting skill ya, kemahiran keibubapaan, kemahiran mengurus diri dan juga kemahiran dalam pengurusan konflik keluarga. Dan insya-Allah nanti kita akan bincang lagi detail lah dalam perbincangan kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya para penonton yang mati sekalian. Saya harap tuan-tuan like and share. Kena bagi tahu teman-teman dan sahabat-sahabat kita tuan-tuan, anak saudara kita, mak saudara kita, pakcik dan pakcik. Sebab yang kita bincangkan ini berlaku dalam mana-mana keluarga. Sama ada besar atau kecil, tuan-tuan dan puan, sama ada nuclear family, sama ada extended family dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Perkara ini tetap berlaku. Konflik di mana-mana. Bahkan dari diri sendiri pun tuan-tuan, self-konflik. Maknanya konflik yang berlaku dalam diri kita sendiri. Konflik of the interest dalam diri kita sendiri. Apalagi hubungan kita dengan suami isteri pun banyak konflik. Hubungan kita dengan anak-anak, dengan mak dan bapa pun ada konflik. Hubungan kita dengan extended family yang besar, yang satu jalur dengan kita tetapi berbeza-beza tempat dan rumah dan berbeza umur dan sebagainya, berbeza tenggang-tenggangnya, tuan-tuan dan puan, sudah tentulah menimbulkan berbagai konflik. Persoalannya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan ada konflik, rumah saya ada. Tapi mungkin perkataan konflik itu kita takut dengan perkataan konflik. Konflik itu biasanya besar, konflik itu biasanya sampai tak bertegur. Konflik tidak. Kalau ada tuan-tuan dan puan terlintas-lintas seperti itu yang menyebabkan tak seronok nak tengok mak mentua, tak seronok aja tuan-tuan, tak seronok nak pergi mak mentua, tak seronok nak masuk rumah mak mentua. Itu pun sudah ada tuan-tuan, dia punya latent konflik dia panggil. Dia ada manifest konflik, satu lagi dia ada latent konflik.
Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, jadi dalam hal ini saya nak pergi kepada, terima kasih kepada mukadimah yang diberikan oleh doktor tadi, tuan-tuan dan puan, sudah nampak jalan, tuan-tuan ya. Jalan yang kita hendak dalam masa 1 jam perbincangan ni, jalan tu telah diteroka oleh Dr. Yuni tentang hal mengenai membincangkan konflik ini. Saya nak pergi kepada coach ya. Agaknya pengalaman coach yang agak lama dalam bidang ini dan memang menjurus kebanyakannya dalam hal-hal kekeluargaan, hal-hal mengenai kecemerlangan keluarga, motivasi keluarga, permasalahan-permasalahan keluarga, psikologi keluarga dan sebagainya. Agaknya dari segi konflik ni, dari segi kalau kita tengok berbagai-bagai benda yang boleh menimbulkan konflik, berbagai-bagai perkara yang menimbulkan konflik. Agaknya daripada pengalaman coach sendirilah, ada berapa perkara tak 1, 2, 3 yang biasa timbul yang menimbulkan konflik di dalam keluarga itu. Apa sebab dia timbul konflik itu? Sila apa coach? Okay. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada terutama yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, rakan panelis saya Dr. Yuni dan semua para penonton yang setia mengikuti program kita pada malam ini. Saya nak sambunglah daripada apa yang telah Dr. Yuni buka dengan baik sekali tadi. Konflik adalah hujung satu lagi kepada harmoni pada pandangan saya lah. Dia ada extreme of harmoni, sedangkan kita dalam rumah tangga, dalam membina rumah tangga, asas dia lah harmoni. Kita setuju untuk mendirikan rumah tangga dengan pasangan kita pun sebab ada harmoni kat situ. Dia ada rhythm dia tu, macam kalau orang putih apa, ada chemistry. Chemistry itu saling melengkapi di antara satu sama lain, maka dia tertarik. Tetapi apabila kalau kita tengok dari sudut chemistry ni pun, kalau tiada gangguan luaran, chemistry itu tetap akan menarik di antara dua pasangan tu lah. Lelaki dan perempuan tu saya akan tertarik. Tetapi itu ideal world lah agaknya. Tetapi realiti kehidupan tidak begitu. Apabila kita mendirikan rumah tangga, kehidupan kita berubah. Dan benda kecil boleh jadi pencetus konflik. Datuk tanya saya, apakah perkara-perkara yang boleh mencetuskan konflik? Stalking pun boleh bergaduh, Datuk. Pasal stalking boleh gaduh. Kalau tak ditangani dengan betul, daripada stalking hinggalah dompet. Dompet tu maksudnya RM1 lah, pengurusan kewangan. Dan segala benda di tengah-tengah dia lah. Boleh bayang sendirilah, maknanya makan, minum, adik-beradik sebelah IPA 2, Masya Allah, terlalu banyak pencetus konflik. Tetapi apabila kita melihat begitu, jadi secara waras, secara logiknya, kita akan terfikir, adakah kita nak mengelakkan konflik atau kita nak menangani konflik tu dengan positif. Ada orang dia pilih untuk mengelak konflik. Tapi bila ambil tindakan mengelak konflik, dia akan menimbul konflik yang lebih besar kerana tak akan berjaya untuk elak konflik. Memang seronok dalam masa pendek, semua okey, semua baik, sayang, semua sayang lah. Tetapi bila dia macam gunung berapi, bila dipendam lama-lama sampai satu point, dia meletup tu, dia tak boleh diselamatkan lagi, hancur lebur. Jadi kepada pengurusan konflik ni sebenarnya sangat pentinglah untuk semua orang belajar, termasuk saya sendiri pun. Satu benda yang tidak boleh berlaku secara natural, dia kena belajar sebab kita ada 3 benda yang saya belajar lah, Datuk, pencetus konflik ni. 3 benda utama. Nombor 1, ego. Semua orang ada ego kan, dan ego tu penting untuk maruah kita. Kena ada ego setakat yang dibenarkan lah. Kalau terlebih dia jadi konflik. Kalau tak ada ego langsung pun tak boleh juga. Kita sebagai orang Islam kena ada ego. Yang kedua ialah hatred, iaitu kebencian. Kebencian ni dia tengok kepada masa depan. Ego ni right now at the moment. Kebencian ni dia lah benda masa depan. Dia belum buat lagi dia dah rasa benci. Kayak macam Datuk sebut tadi, tak nak balik rumah mertua kan. Sebab dia dah anggap pergi rumah mertua nanti mesti kena macam ni. Dia berdasarkan pengalaman lalu,
dia mencetuskan konflik di masa hadapan. Jadi dia tak pergilah rumah betul. Latent konflik tadi kan. Dan satu lagi ialah grudges, dendam. Dendam tu dia kalau hatred tu dia tengok ke depan, dendam ni dia tengok ke belakang. Dia tengok ke belakang, dia timbul rasa nak marah balik. Jadi sebenarnya 3 benda ni lah 3 perkara utama yang kalau kita nak tangani konflik, kita kena tangani 3 benda ni dulu. InsyaAllah kita tak akan mampu mengelakkan konflik. Tugas kita dah sebagai ahli keluarga, sebagai seorang ayah, suami, datuk, nenek, ibu, mertua semua kan. Macam Dr. Yuni, isteri kan, ibu kan. Bukan untuk mengelakkan konflik. Kadang-kadang konflik tu perlu untuk mengeratkan hubungan. Sebab dengan konflik tu kita satu pain. Dia kalau bahasa psikologi lah, banyak buku saya baca, dia kata jangan kita nak tengok yang setakat mana kita nak bahagia, setakat besar mana kejayaan yang kita nak, tetapi besar mana kesakitan yang kita sanggup hadapi. Dia boleh macam tu. Lagi besar kesakitan yang kita sanggup. Macam ramai orang, dia nak bahagia. Dia nak pasangan yang cantik, yang jaga badan, yang bercakap lemah lembut. Tapi dia nak yang hujung, dia nak yang keputusan. Tetapi proses tu dia tak nak. Dia tak nak sakit hati, dia tak nak bersenam, sakit badan bersenam. Lepas tu dia tak nak bersakit, berjimat untuk banyak duit. Yang tu dia tak nak. Jadi kalau tak boleh lah macam tu. Sebab contoh senang lah. Ramai orang, semua orang nak melihat pandangan di atas gunung yang sangat cantik. Cantiklah pandangan atas gunung. Kita pergi Bukit Beroga tu pun dah cantik. Tetapi tak ramai yang sanggup mendaki gunung tu. Dia daki separuh, dia turun. Dia daki separuh. Maknanya, dia tak sanggup menghadapi konflik. Untuk bahagia dalam rumah tangga, pasti ada konflik. Konflik tu macam daki gunung lah. Kejap tergelincir, kejap. Tapi dia proses tu membuatkan kita ke hadapan, naik lagi. Lama-lama kita sampai ke puncak. Barulah kita betul-betul menikmati hubungan harmoni dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Jadi secara awamnya saya letak macam tu dululah. Nanti ada masa kita kupas dengan lebih lanjut. Wallahualam, Datuk. Terima kasih tuan-tuan. Konflik tadi yang disebut ego, yang disebut hatred, satu lagi grudges tadi. Ada 3 perkara. Ego, of course lah, tuan-tuan pun tahu ego lah. Tinggi diri, merendah diri dan berbagai-bagai tuan-tuan. Ada sikit elemen kesombongan, ada sikit elemen keakuan, aku. Hatred tu kebencian, kebenci. Dan grudges tu tuan-tuan yang diketuakan tadi macam kita geram tengok itu terpendam macam begitu tuan-tuan. Itu adalah merupakan yang kalau ikut coach, itu adalah di antara 3 perkara yang biasa timbul dan yang source yang menyebabkan sumber kepada konflik. Alhamdulillah yang diulas tadi, alhamdulillah ulasannya pun baik untuk mengulaskan tentang konflik kekeluargaan yang disampaikan oleh Dr. Yuni, dipanjangkan lagi, diperluaskan lagi oleh coach tadi dengan memberi contoh-contoh apa yang menyebabkan timbul konflik. Saya nak bagi kepada yang tapi cross culture ni, saya sebut cross culture ni bukan cross culture yang besar. Bukan kita kahwin dengan orang Mak Saleh, kita kahwin dengan misalnya kahwin dengan orang Eropah, kahwin dengan Rusia, kahwin dengan berbagai-bagai. Tetapi kita nak internal, domestic cross culture ni. Minta maaf, saya minta maaf cakap ni, tapi itu boleh menimbulkan. Ada teman-teman bagi tahu saya dia tak dapat menyesuaikan diri, lama nak menyesuaikan diri. Okey, katakanlah orang Negeri Sembilan kahwin dengan orang Kelantan. Mana orang Negeri Sembilan pernah tengok makan roti canai, ada kari, gula tahu gula. Dan ada teman-teman kita tuan-tuan, dalam kari tu ambil memang ada gula, literally bukan pilih, physically nampak, ambil gula sudu-sudu masukkan dalam kari. Yang itu rasanya bagi orang Negeri Sembilan yang asam pedas ni agaknya terlalu sukar dia. Dan untuk menyesuaikan keadaan macam itu tu agaknya mengambil masa yang lama. Itu satu benda. Itu makanan. Persoalan makanan, soal budu dan sebagainya. Mungkin orang Negeri Sembilan tak ada budu dan sebagainya. Tapi yang lebih daripada itu ialah kadang-kadang soal bahasa misalnya, soal bahasa. Saya pun kadang-kadang menghadapi masalah untuk memahami betul-betul bahasa dalaman, pedalaman
di Terengganu misalnya, di Kelantan, sukar bagi saya lah. Walaupun saya boleh teka-teka, boleh apa, tetapi agak sukar memahami. Itu pun kalau kita misalnya bersemenda dengan mereka, agaknya ini boleh menimbulkan konflik. Dan tuan-tuan nampak jadi saya macam mana yang small cross culture ni. Oh, kalau kita misalnya kita kahwin dengan orang yang berlainan agak apa ni, yang berlainan keturunan dan sebagainya, lagi besar agaknya. Tapi yang tadi tu macam mana kita nak adapt diri kita secepat mungkin, sebab makin lama kita adapt, tuan-tuan, makin jauh kita sebenarnya daripada menikmati keseronokan berumah tangga, menikmati kesejahteraan rumah tangga, mengenai keharmonian rumah tangga yang disebutkan oleh coach tadi dan sebagainya. Pasal ada ni, ini pun kadang latent, kadang-kadang manifest. Dua-dua boleh berlaku. Latent pun boleh berlaku, manifest pun boleh berlaku dalam hal yang saya sebutkan tadi ni. Tak maaflah, agaknya kedua-dua ni pun berasal daripada Kelantan. Coach pun daripada Kelantan, doktor pun daripada Kelantan. Tapi saya hanya memberitahu kepada para penonton dan mata sekalian, sebab ada di antara teman-teman mengalami masalah sikit yang akhirnya menimbulkan macam konflik seperti itulah. Sila Dr. Yuni. Okey, Datuk. Sebenarnya bila bercakap tentang silam budaya ni kan, dia bukan kata kita melibatkan, kata kita berkahwin dengan orang luar ke, macam apa, orang putih ke apa semua kan, tak. Tapi kata berbeza negeri pun boleh menimbulkan konflik sekiranya kita tidak bersedia untuk menerima tanpa syarat. Macam contoh saya sendiri pun, pasangan saya pun bukan orang yang senegeri, maksudnya ke negeri lain. Jadi ada perbezaan tertentu, macam yang Datuk bagi tahu tadi, makan roti canai letak gula tu memang itu adalah perkara biasa bagi orang Kelantan, tidak pada orang luar daripada Kelantan. Tapi sebenarnya sekiranya kita sebagai ahli di dalam keluarga itu menerima kepelbagaian dan juga menerima tanpa syarat, ya, perbezaan tu sebenarnya dia lagi meriah sebenarnya. Ya, kalau kita dia jadikan, misal katalah kita jadikan perbezaan itu satu masalah, itu yang akan timbul pergaduhan. Contoh, kalau isteri daripada Kelantan masak kalau orang Kelantan panggil ikan singgeh. Ikan singgeh. Ikan singgeh letak budu, kan? Ada budu. Jadi mungkin berbeza dengan selera orang pasangan yang biasa dengan asam pedas, mungkin biasa dengan masak lemak, cili api dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekiranya kita kata ada penerimaan, ada kepelbagaian di situ, maksudnya pasangan tu, kita tanya pasangan, okey, hari ni saya nak masak apa? Kata ikan singgeh, nak cuba tak? Maksudnya pasangan tu kata okey, apa tu? Nanti kita masak, kita try. Okey, masa itulah kita boleh discuss. Jangan pula bila masak tu terus kata bila pasangan tak terima, kita marah, kan? Itu yang jadi konflik. Maksudnya macam saya sendiri, kalau saya masak apa semua, kalau suami saya pun sendiri kadang-kadang dia kata, apa ni? Ni ikan singgeh, ni budu. Okey, kita makan macam ni. Jadi dia cuba. Masin, dia kata. Okey, kita tu sama. Kita jangan jadikan benda tu sebagai masalah. Sebaliknya, benda tu akan mengeratkan lagi hubungan kita. Kita bagi, kata, masa itulah kita nak berkomunikasi, masa itulah kita nak sharing apa yang perbezaan makanan negeri contoh Negeri Sembilan, macam makanan Kelantan macam ni. So di situ nanti minggu depan saya masak makanan Negeri Sembilan pula. Nanti bagi idea apa. So di situ ada komunikasi sangat penting. Dalam konflik sebenarnya, macam yang saya sangat setuju dengan Coach Zaid bagi tahu tadi. Dia kata Coach bagi tahu konflik ni membawa kepada keharmonian dalam keluarga. At the end tu akan membawa keharmonian. Sekiranya kita mencari solusi kepada konflik itu. Kalau kita duduk bercakap tentang masalahnya sekarang ni, ramai di kalangan kita hanya bercakap tentang masalah. Masalah tu, masalah ni, budu tak sedap. Orang kata kasih dia tak sedap, masin apa semua, kan. Jadi kita tak mencari solusi.
Kan kita tak mencari solution apa yang kita perlu lakukan supaya pasangan kita boleh menerima apa perbezaan, mungkin perbezaan kata dari sudut selera makan, mungkin perbezaan dari sudut pemikiran. Sebab itulah sangat pentingnya kita mencari solution dari sudut kata berkomunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Dan komunikasi macam mana? Jangan kita berkomunikasi dengan keadaan yang kasar. Kalau kita bagi tahu satu mesej yang keadaan yang kasar, orang tak akan terima walaupun benda tu baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menyampaikan cara yang lembut, cara yang kita kata yang nada yang orang orang tak marah, orang tak panik, benda yang negatif pun kalau kita bagi tahu dengan cara yang baik, orang akan boleh terima. Walaupun pedih sikit tu, tapi orang boleh terima. Jadi di situ sangat penting komunikasi dalam satu konflik itu. Sangat penting komunikasi dan menerima tanpa syarat. Bagi saya menerima tanpa syarat tu sangat penting. Kalau kita bersyarat, contoh kita nak isteri kita, pasangan kita makan macam kita. Kita nak macam yang coach bagi tahu tadi, nak apa nama ni cantik. Maksudnya kalau nak pasangan kita cantik, kena bagi apa yang perlu buat. Jangan bagi tahu saya nak awak cantik. Macam mana? Contoh kan, kalau suami nak isteri cantik, beli sesuatu. Beli baju cantik kan, yang menjaga aurat, yang menjaga maruah suami, sebaliknya cantik di mata suami. Apa? Nak suruh kurus, apa? Ajak jogging kan. Kontrol dari segi makan, yang tu suami saya selalu tegur saya. Dia ajak saya exercise dan sebagainya. Itu cara dia supaya pasangan kita ni kata kita tahu apa yang pasangan kita nak. Ya, kalau kita duk pendam saja, tak bagi tahu, macam mana pasangan kita nak tahu? Kan? Kita bukannya kata ahli nujum pun tak ada skill yang kita boleh screen apa yang orang lain nak dengan kita. Jadi itu sangat pentingnya dalam keluarga ni, komunikasi sangat penting. Ya, sangat penting. Itu cara yang salah satu kaedah solution yang kita guna dalam menangani konflik. Itulah ya, Datuk sikit daripada saya. Alhamdulillah. Saya yang tertarik sekali daripada apa yang dibagi tahu oleh Dr. Yuni tadi ialah tentang, dia kata kepelbagaian ini memeriahkan lagi keluarga kita. Tuan-tuan, maknanya sangat positif. Dia sangat positif, tuan-tuan. Kepelbagaian ini, konflik yang timbul dari kepelbagaian ini memeriahkan lagi keluarga kita. Dan tuan-tuan dan puan, inilah sumber yang menjadikan manusia, suami atau isteri, mak, bapa atau anak-anak, tuan-tuan, berkomunikasi untuk mencari jalan. Tadi macam soal masak ikan singgang, budu dan sebagainya. Oleh kerana disajikan begitu kepada orang yang tak biasa, tak pernah cuba, tuan-tuan dan puan, maka dah adalah penerangan-penerangan, adalah tuan-tuan dialog-dialog, adalah komunikasi dua hala di antara suami isteri dan sebagainya. Akhirnya timbullah kepahaman demi kepahaman demi kepahaman. Dan saya seronok tu, pendekatan yang positif inilah tuan-tuan. This is a typical counselor. Dr. Yuni ni tuan-tuan, inilah dia typical counselor. Inilah dia typical orang-orang tuan-tuan nak menyelesaikan masalah tuan-tuan. Dia dengan sendirinya, permulaannya langkahnya adalah positif. Bergaduh macam mana pun positif, tak tegur macam mana pun positif. Sebab dia ada satu saluran, tuan-tuan. Nama saluran itu ialah komunikasi. Inilah yang sangat penting. Makin banyak berkomunikasi, makin baik. Makin segera berkomunikasi, makin baik. Makin tinggi volume berkomunikasi, makin baik. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya seronoklah dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Yuni tadi. Nah, balik kepada coach. Coach. Jadi, kalau kita tengok yang kita punya cerita tentang conflict resolution ni, kan ya. Jadi saya nak tinjau satu perkara lah, yang soal coach ini yang timbul kadang-kadang suami isteri, sama ada kadang-kadang yang tua-tua pun ya terlibat juga, bukan saja pasangan yang baru, bahkan pasangan yang katakan kahwin bawah 5 tahun atau kahwin bawah 10 tahun, kahwin macam saya ni dah 40 tahun lebih pun ada elemen itu. Apa elemen itu? Cemburu. Nah, saya nak kaitkan begini, minta maaf saya sebutkan ini. Malam besok, tuan-tuan, malam besok ada satu family educated, very educated family. Salah seorang isterinya ada PhD ya.
Kedua-duanya dia punya specialization dalam bahasa Arab. Suami ada masters, isteri yang kedua tu pun ada masters, isteri yang pertama ada PhD. Tuan-tuan dan puan, mereka hidup dah melahirkan 10 orang anak, tuan-tuan. 10 anak. Suami, isteri, semua suami dengan 2 isteri. Besok, dia tak apa. Kalau saya ceritakan sini pun dia tak apa, tuan-tuan. Dia very open, ya. Dia very transparent, tuan-tuan dan puan. Mereka, ya. Mereka dah keluar pada minggu lepas. Dan saya jemput lagi pada minggu ini untuk meneruskannya. Dan diulas, tuan-tuan, setiap kali diulas oleh Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada UUM. Saya sebagai moderator, saya congkel lah. Saya congkel, saya letakkan kepada Dr. Nur Azniza untuk mengulasnya. Tapi yang saya nak sebutkan, timbul soal cemburu. Salah seorang isterinya, doktor tadi, PhD tadi, dia mengulas tentang cemburu. Hingga dia katakan, bagi dia, tidak ada kecemburuan itu. Tak ada kecemburuan itu. Sebab itu dapat bertahan 10 anak, tuan-tuan. 10 anak, tuan-tuan. Berapa tahun mereka dah kahwin, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Tinggal sebumbung ni. Saya telefon mereka, tuan-tuan. 2 kali saya tak pernah jumpa lah. Saya pernah jumpa doktor ni, ikut program saya ni, saya jumpa dan dia alam maya sajalah. Yang isteri yang kedua tu saya tak pernah jumpa dan suami pun saya tak pernah jumpa. Tapi bila saya telefon, tuan-tuan, saya terperanjat dengan telefon tu. Macam mana, tuan-tuan, suasana mahabbah, suasana berkasih sayang, suasana ceria dalam rumah. Saya bercakap dengan doktor tu, yang isteri dia, disampuk oleh isteri yang kedua tu, disampuk gitu. Natural menyampuknya, tuan-tuan dan puan. Jadi, yang saya nak tanyakan kepada coach ialah, soal cemburu ni. Macam mana cemburu ni boleh menimbulkan masalah? Isteri cemburu kepada suami, suami cemburu tentang isteri dan sebagainya. Dan macam mana nak menyelesaikan masalah konflik yang berkaitan dengan cemburu ni, terutama cemburu buta ni. Macam mana coach? Okey, terima kasih Datuk. Topik cemburu ni besar sebenarnya sebab dia berbeza di antara satu sama lain. Yang kita dengar tadi, yang Datuk cerita tadi tu kategori luar biasa lah. Mungkin 1 in a million lah, 1 dalam 1 juta. Sebab kebanyakan kita diberi, tak salah. Ada perasaan tu bagi saya bagus sebab dia menjadi peringatan kepada kedua-dua pihak. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila terlalu dah melintas garisan yang dibenarkan gitu. Apabila menjadi cemburu buta, kalau orang Melayu kata kan. Sikit-sikit pun tak percaya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya lah, pandangan sebagai seorang coach, cemburu apabila dia terlalu ekstrim, dia menggambarkan ada masalah yang tak diselesaikan di antara kedua-dua pihak. Masalah kepercayaan atau ada 2 benda lah. Mungkin ada sejarah di antara mereka tu, salah satu pihak telah tidak menunaikan janji ataupun telah melakukan sesuatu yang tak sepatutnya lah. Contohnya kalau berkawan, kalau lelaki lah biasanya dia pejabat, biasa berlaku rapat sangat dengan wanita lain, rakan sepejabat saja, tetapi disorokkan kepada isteri. Saya rasa itu boleh, ada hak lah pihak isteri untuk rasa something wrong, tak betul. Sebab benda tu tak normal. Yang kedua pula, dari segi ni keyakinan diri. Kalau benda tu suami tu tak ada apa-apa, just biasa saja, tetapi isteri yang terlalu cemburu tu mungkin masalah keyakinan diri pula dari pihak isteri. So saya tak tahulah mana satu, dia bergantung kepada situasi lah. Saya pernah jumpa lah kalau dalam program parenting ada, saya pernah kes-kes real lah, mereka tanya saya, tapi saya bukan kaunselor, jadi saya tak pandai teknik untuk memujuk mereka tu. Mungkin Dr. Yuni lebih pakar pasal tu. Tetapi yang saya nampak ialah 2 kategori ni. Satu pihak tak yakin dengan pihak yang satu lagi, mungkin diri dia tak yakin dengan diri dia. Keyakinan diri dia, rasa diri dia tak menarik, dia rasa diri dia tak bagus, dan sentiasa rasa terancam oleh orang lain. Bila ada satu kes ni, suami yang tak yakin diri dia sehingga bawa kepada perpisahan. Sebab isteri dia jenis event management, jumpa ramai orang sana sini. Jadi suami dia rasa macam terancam. Lama-lama konflik, bergaduh. Itu membawa kepada konflik lah. Dan alhamdulillah mereka akhirnya
dapat reconcile balik, tetapi kesian anak-anak macam banyak jugalah proses pergaduhan apa semua tu. Jadi pada pandangan saya cemburu ni adalah signal daripada Tuhan lah. Ada benda tak betul. Kalau saya lah, cemburu ni dia macam musuh kepada keikhlasan. Pernah juga berlaku kat saya, sebab saya pun jumpa ramai orang juga. Kadang-kadang dalam bekerja secara dua orang, saya dengan mungkin wanita di sebelah satu lagi. Mula-mula dulu saya tak faham bagaimana benda ni mengganggu emosi isteri saya. Kerana isteri saya pun dia tak ada terganggu, tapi dia macam nak tahulah ni siapa-siapa. Dan kalau saya bersangka buruk, saya akan stres. Kata, kenapa? Ini kerja kan. Tetapi bila saya faham benda ni, kita hormati perasaan pasangan kita. Kalau dia rasa tak selesa, dia bekerja dengan seseorang, macam Dr. Yuni sebut tadi, communicate lah, bagi tahulah. Dan kita pun jangan tunggu ditanya baru nak bagi tahu, kita awal-awal bagi tahu. Jadi saya sekarang, kalau saya bekerja dengan sesiapa pun, saya open and transparent, tak ada benda saya nak sorok. Jadi tidak menimbulkan ruang untuk curiga ataupun cemburu tadi. Tapi ramai tak buat macam ni, saya rasa. Ramai ambil mudah, dia menganggap, dan proses komunikasi pun tak ada. Jadi duduk pendam je. Lama-lama dah tak tahan, barulah meletup. Dan bila dah meletup ni susahlah. Dah meletup susahlah dah tak rasional lah. Dia jadi emosional kan. Jadi benda ni macam penyakit jugalah kalau sama ada kita nak merawat atau nak mencegah. Cemburu pun sama. Kita boleh rawat dengan dah meletup, baru gaduh, baru nak cerita, dan masa tu mesti luka lah. Dah terluka lah hati, dua-dua pihak terluka. Yang kadang-kadang tak ada pasal pun, tak ada kes pun, tetapi dah keluar macam Dr. Yuni sebut tadi, bila dah marah tu tahulah keluar perkataan yang tak sepatutnya, dah jadi isu lain. Bagi saya lebih baik kita mencegah. Dengan mencegah, nombor satu, kita sendiri ikhlas dalam berumah tangga, jangan ada niat lain. Yang kedua, kalau dalam bekerja tu, tengok kerja kita, kalau kerja kita banyak melibatkan, saya rasa Dr. Yuni pun sama, bekerja melibatkan jumpa orang lelaki. Kalau suami dia nak cemburu memang stres kan. Tapi saya yakin mereka ada proses, sama macam saya lah, ada proses untuk memisahkan di antara profesional dengan personal. Sama juga ramai di antara kita yang bekerja di pejabat kan. Dan yang ketiga, saya rasa kita secara proaktif lah, kita tahu Swiss cemburu tu kat mana. Kalau mungkin berpengalaman lepas dan sebagainya, jadi kita cepat-cepat kalau kita rasa kalau aku buat juga ni mungkin jangan salahkan pasangan kita, jangan salahkan sesiapa lah, kita cuba cari solution. Jadi saya rasa dengan 3 benda tadi, insya-Allah kita boleh tangani cemburu, saya rasa. Ikhlas, Alhamdulillah. lepas tu proaktif, insya-Allah boleh, insya-Allah. Kembali kepada Datuk. Tapi yang saya rasa lah, ini poin yang paling besar tuan-tuan yang ditimbulkan oleh Coach Zaid, iaitu transparansi tuan-tuan. Transparent, apa yang kita buat tu transparent, maknanya tidak ada udang di sebalik batu, tak ada batu di sebalik udang ke, tuan-tuan nampak tak ada. Maknanya apa yang kita buat, isteri pasangan pun faham. Kalau boleh sekali-sekali tuan dia muncul bersama dengan kita dalam program-program itu untuk melihat sendiri dan merasakan suasana itu. Mungkin biasanya coach dalam program-program yang macam ini, macam saya, macam coach agaknya, biasanya 60-70% partisipan itu wanita. Biasanya kan lebih pada wanita. Dan daripada pasangan tu tuan-tuan, untuk berjumpa dengan kita, untuk memanja-manja dengan penceramah, bukan manja-manja pun tuan, manja nak tanya dan sebagainya, mesra dan sebagainya. Biasanya orang perempuan yang mesra datang ke depan bertanya dengan kita, ataupun masa kita minum dia datang lebih terbuka lagi dibandingkan orang lelaki-lelaki. Jarang gitu. Jadi kalau misalnya isteri kita dapat faham suasana kerja, suasana masa kita menjalankan tugas dan tanggungjawab itu, rasanya mungkin adalah manusia ni mesti ada, tetapi degree kecemburuan itu mungkin sudah kurang. Ditutup oleh kerana transparannya suami, transparannya kerja suami dan sebagainya yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri oleh isteri dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kita sikit saya bagi informasi besok tuan-tuan, besok pagi tuan-tuan, pagi Jumaat, besok pagi kita bersama dengan
Imam Ernie Senegal. Bagus tuan-tuan dan puan. Ceritanya ialah hidup bersendikan syariat. Hidup bersendikan syariat. Pukul 7 bersama dengan saya besok tuan. Bersama dengan saya besok pukul 7 kita berjumpa dengan Imam Ernie Senegal. Tuan-tuan bercerita mengenai hidup bersendikan syariat. Masya Allah, bagus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok macam mana dia mengulas Al-Quran, macam mana dia mengulas hadis, memanglah tuan-tuan, kau-kaunya memang ahli-ahli je lah yang boleh mengulas, mentafsirkan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kita betul-betul dengar besok, kita ikuti besok. Malam tu tuan-tuan, malam besok malam, itu yang saya kata tadi. Besok malam muncul kali yang kedua. Satu family, seorang suami bersama dengan 2 orang isteri yang tinggal sebumbung dan telah melahirkan 10 orang anak juga tinggal sebumbung tuan-tuan dan puan. Macam mana mereka hidup bertahan sekian lamanya. Dan tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok sampai sekarang pun, saya pastikan waktu mereka keluar tuan-tuan, disaksikan oleh ribuan penonton ni, tuan-tuan tak ada canggung, tak ada kekok, tak ada nak suruh itu, tak ada nak suruh ini. Bila saya tanyakan, ada tak benda-benda yang tak boleh disoal? No, nothing. It's all transparent. Tanyalah apa pun. Itu kata daripada diorang tuan. Tanyalah apa pun. Jadi inilah macam coach kata tadi, 1 in a million tuan-tuan. 1 daripada sejuta. Ini ialah. Tapi saya nak bagi tahu ya. Dalam buku barat ni tak ada tuan-tuan. Saya pun baca jugalah walaupun bukan bidang saya, counseling, bukan bidang saya, psikologi. Tapi saya baca juga. Tapi penyelesaiannya tuan-tuan, insya-Allah, apa pun konflik ini asasnya ialah sembahyang berjemaah. Asasnya sembahyang dan sembahyang berjemaah. Asasnya ialah Quran. Asasnya ialah komunikasi berdasarkan komunikasi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Asasnya tuan-tuan dan puan, redha. Benda-benda ni tuan-tuan tak ada dalam buku barat. Redha. Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Tak ada dalam buku barat, tak ada redha. Kan ya? Redha dalam pengertian kita. Ada religious connotation what redha is, you know. Jadi itu tidak ada. Tapi yang dipraktikkan oleh keluarga ni tuan-tuan dan puan, dia kata itulah asasnya itu. Bahkan dia bagi tahu tuan-tuan. Saya tanya soalan yang akhir saya tanya dalam pertemuan yang minggu lepas tu. Saya kata, boleh tak satu keluarga macam tuan-tuan punya keluarga dan keluarga yang lain, sama ada anak lebih ramai ke, isteri lebih ramai daripada 2 dan sebagainya, boleh tak ataupun seorang ataupun monogami. Boleh tak monogami itu berterusan hidup dalam keadaan suasana harmoni kalau misalnya mereka ketepikan agama? Tuan-tuan, dia menjawab tuan-tuan with firm all affirmation. Very firm. No. Jawab dia no. Tanpa agama tak boleh menghasilkan kehidupan yang berharmoni. Tanpa agama, tak boleh sekat kita punya kecemburuan sampai tidak terbatas. Tanpa agama, kita tidak boleh melahirkan satu keluarga yang dikatakan keluarga sakinah dan sebagainya. Okey, itu satu pendapat dan saya rasa saya share pendapat itu tuan-tuan dan puan, sebab bila kita mendidik anak misalnya pun kita gunakan pendekatan itu, nampaknya saya mendidik 8 orang anak tuan-tuan dan puan, nampaknya bolehlah, alhamdulillah. Setakat ini nampaknya tidak ada masalah tentang itu. Alhamdulillah. Okey, itu malam besok tuan-tuan. Malam besok pukul 9 suku kita bertemu dengan keluarga ni, muncul kali yang kedua. Tuan-tuan yang apa, insya-Allah kita bersama-sama. Bukan nak tengok persoalan poligami tuan-tuan. Tapi besok ni bukan nak cerita poligami, ya tak ya, boleh tak boleh, marah tak marah, cemburu tak cemburu. Bukan itu tuan-tuan dan puan. Kita nak cerita macam mana terapi hati. Macam mana mereka merawat jiwa, macam mana mereka merawat perasaan. Sudah tentu manusia ada perasaan, tapi macam mana rawatannya, itu yang penting, itu yang nak ditunjulkan. Kalau kau nak jadikan kita punya, kata orang, tibar kepada kita tuan-tuan, itulah agaknya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu. Yang kedua, yang saya nak sebutkan kepada para penonton yang macam sekalian, dah seminggu dah tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai untuk membiayai, mengongkosi pembangunan komplek Anjung Sunul Khatimah. Sijil tu RM10, RM50 dan RM100. RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mari kita sama-sama tuan-tuan. Mari kita raikan inisiatif ini tuan-tuan dan puan untuk mendirikan komplek Anjung Sunul Khatimah yang berharga nanti 15 ke 20 juta tuan-tuan. Seluruhnya dibangunkan atas nama wakaf, atas nama zakat, atas nama sedekah, atas nama infak, atas nama fidyah, atas nama amal jariah dan fisabilillah. Semuanya syariah compliant. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mohonkan tuan-tuan, marilah kita kedermawanan tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama bangunkan tuan-tuan. Kita nak bina mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak manusia besok menggunakan komplek Anjung Sunul Khatimah, berbondong-bondong mereka datang tuan-tuan untuk
mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah iaitu tuan-tuan boleh dapatkan nanti sijil wakaf itu. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya dah tekankan sangat ni. Kita punya Telegram tuan-tuan. Tuan-tuan joinlah Telegram kita. Joinlah Telegram kita tuan-tuan, insya-Allah. Di situlah sumbernya, di situlah tempat komunikasinya, di situlah aliran agamanya, di situlah fikrah pemikirannya, di situlah kita nak membentuk suasana persekitaran hidup ini. Dunia-dunia juga. Saya pun kejar dunia tuan-tuan dan puan. Tapi jangan lupa tuan-tuan, tapaknya mesti akhirat. Tapaknya mesti akhirat. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang kita cuba bentuk dalam bersama-sama dengan Yayasan Sabha. Kita cuba bentuk manusia-manusia yang seperti ini, yang menjunjung tuan-tuan, dunia dikelek, akhirat dijunjung. Kita punya tagline tuan-tuan, Yayasan punya tagline, Yayasan Sabha punya tagline, dunia dikelek, akhirat dijunjung. Kalau itu prinsipnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi saya harap tuan-tuan Telegram itu tuan-tuan tolonglah sebarkan kepada anak-anak, adik-adik. Saya bercadang supaya ada 10,000 orang tuan-tuan. Sekarang baru ada 3,500. Kita nak 10,000 orang tuan-tuan. Bersama-sama join Telegram kita. Kita nak jadikan inilah asasnya. Supaya kita sepanjang masa berada dalam suasana ekosistem. Namanya ekosistem agama. Melalui satu mekanisme itu ialah Telegram. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey. Dr. Yuni ya. Dr. Yuni, saya tadi kita ada cerita sikit sepintas lalu saja yang coach cerita ni. Sebenarnya ada hikmah, kan? Konflik ini ada hikmah. Tadi Dr. Yuni pun ada sentuh sikit tadi ulas apa yang disebut oleh coach tadi ya. Cuba kita perhatikan. Ini pengalaman peribadi kan ya. Kalau kita katakanlah ada konflik dengan isteri dan tak bertegur, kita faham tak lebih daripada 3 hari, kita tak boleh tak bertegur lebih daripada 3 hari. Katakanlah hari yang ketiga, entah macam mana secara natural tuan-tuan konflik itu dapat diselesaikan. Tuan-tuan cuba bayangkan macam mana kita minum pagi bersama dengan isteri yang selama ni tuan-tuan minum pagi seorang pandang utara, seorang pandang barat, seorang pandang dinding, seorang pandang dapur, tapi bila sudah timbul secara natural tuan-tuan konflik itu dapat diselesaikan. Macam mana rasa tuan-tuan? Macam mana rasa kita menghirup teh pagi itu? Macam mana rasanya kita taruhkan majeri, kita akan butter kepada roti itu? Macam mana caranya kita menggigit, kita mengunyah roti itu? Dipandang oleh isteri dengan senyum tak senyum, tersenyum tak senyum. Macam pengantin baru tuan-tuan. Maknanya timbul semula semangat pengantin baru itu tuan-tuan dan puan. Agaknya itukah hikmah daripada konflik ini? Sila apa ni doktor? Okey, ya Datuk, saya macam saya bersetuju dengan apa yang Datuk bagi tahu ya. Kalau kita dalam keluarga, dalam rumah tangga ni macam kalau ada konflik antara isteri, kita tak boleh terlampau lama untuk tidak berkomunikasi. Dalam Islam pun dah letak guide macam mana kita nak menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Sebenarnya macam yang Datuk bagi tahu, bila konflik tu selesai, bila dah harmoni, dah baik balik, dan sebenarnya kita akan release. Sebenarnya kita akan release, kita akan rasa lega, kita rasa orang kata kalau sebelum ni mungkin rasa macam loss kan, rasa macam keseorangan. Dia bila pasangan yang selalu bersama dengan kita dah okey, kita rasa macam happy, kembali happy ya. Sebab macam pengalaman saya sendiri apabila berdepan dengan kes-kes melibatkan rumah tangga dan sebagainya, memang salah seorang pasal bila dalam konflik ni pasangan tak akan duduk diam, rasa macam tak akan rasa happy, rasa macam terganggu, rasa macam sedih, menangis. Itu perasaan yang mereka share dengan saya, rasa sedih, tak selesa, tak happy, duduk dalam rumah rasa macam neraka. Ya, macam bila tak bertegur dengan suami, tak bertegur dengan ahli keluarga, rasa rumah bukan lagi tempat yang terbaik untuk duduk dan sebagainya. Sebab itulah macam-macam bila kita tengok kalau gagal untuk menangani konflik tu, akhirnya akhirnya pilihan yang tidak sepatutnya kita pilih. Sedangkan konflik itu boleh diselesaikan. Contoh sekiranya ada konflik di antara suami dan isteri, di mana isteri mungkin pasangan tidak begitu suka dengan tingkah laku kita.
So sepatutnya apabila kita nak menjaga rumah tangga itu, kita nak rumah tangga kita selamat, kita nak rumah tangga kita kekal bahagia, kita perlu mengubah tingkah laku itu. Kita perlu mengubah tingkah laku itu supaya pasangan kita happy dengan kita. Kita tak boleh kata, oh aku adalah aku, isteri aku kena ikut aku. Tak boleh macam tu, sebab dalam rumah tangga kita perlu ada toleransi. Kalau tak ada toleransi, itu yang akan jadi masalah. Ya? Contoh macam konflik. Kalau kita letakkan ego, saya bersetuju dengan apa yang Coach Zaid bagi tahu, dalam hidup kita ni perlu ada ego. Tapi sekiranya ego melebihi segala-galanya, itu yang akan jadi masalah. Contoh dengan pasangan sendiri. Kalau kita meletakkan ego di hadapan, di situlah akan jadi konflik. Kita tak nak mengubah apa yang sepatutnya kita ubah. Kita tak bersedia untuk menerima pandangan pasangan kita. Itu yang akan jadi bergaduh. Ya? Sampai satu tahap akan jadi ada orang kata keganasan berlaku dalam rumah tangga. Itu yang ada keganasan rumah tangga tu. Jadi di situlah sangat penting komunikasi, toleransi, ya, di antara pasangan itu sendiri. Apabila kita bertoleransi dengan pasangan kita, insya-Allah konflik itu akan boleh selesai sebenarnya, boleh ditangani. Tapi sekiranya kita tidak bersedia menerima, bertoleransi dengan pasangan kita, masalah itu akan tak selesai. Akan jadi bertahun-tahun. Ya, macam kes saya sendiri, ada yang pasangan mereka yang ego, ya, selalu marah-marah, ya, sehingga kan isteri tidak selesa. Okey, dia menyebabkan bukan sahaja isteri itu yang bagi impak kepada isteri, malah kepada anak-anak sendiri. Anak-anak selalu tak happy berada di rumah dalam keadaan yang takut dan sebagainya. Ya, itu satu part yang panas baran. Kalau part-part yang lain cemburu dan sebagainya, kerja. Saya ada kes di mana pasangan terlampau cemburu, terlampau obses. Tak boleh juga. Ya. Sebab tu antara pasangan ni jangan mengambil kesempatan. Kalau ada yang ambil kesempatan, itulah yang akan jadi konflik. Ya, sebab tu sangat penting kita dalam pasangan tu jangan mengambil kesempatan, dan insya-Allah dia akan dapat membantu keharmonian keluarga tu. Sebaliknya, sekiranya salah seorang yang mengambil kesempatan, itu yang akan jadi masalah. Ya, kesempatan ni pelbagai lah. Macam yang Coach Zaid bagi tahu, bila mungkin naluri seorang isteri tu ada yang merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tapi kita kena ingat, cemburu ni pun kalau dalam keadaan yang obses, tak boleh juga. Itu dipanggil, ada kaitan dengan kesihatan mental juga. Dia panggil sindrom Othello kalau tak silap saya. Jadi sindrom ni dikaitkan dengan orang-orang yang terlampau obses dengan pasangan, cemburu, yang terlampau sampai pergi stalker, ya, pergi cek pasangan, sedangkan pasangan tak ada apa, ya, banyak sampai sehingga kan dia sanggup untuk mencederakan pasangan kerana terlampau cemburu. Tapi bila dicek balik, rupanya adanya substance abuse, maksudnya orang kata penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia terlampau cemburu. Sedangkan benda tu dia delusion. Sedangkan benda tu tak ada pun. Jadi kena tengok. Jangan terlampau cemburu sehingga kan dia bagi kesan kepada emosi kita. Sebab cemburu ni dia berkait dengan emosi yang negatif. Sebab kita rasa emosi yang negatif, kita rasa insecure, kita rasa khawatir, kita rasa takut, kita rasa marah, benci, dan jadi konflik dalam tu. Jadi kena hati-hati dengan rasa cemburu tu. Saya ni teguran untuk saya jugalah. Maksudnya sebab kita manusia. Manusia tak sempurna, kita ada kelemahan. Tapi bila kita tahu kesan buruk cemburu itu, kita kena cepat-cepat tangani. Macam yang Coach Zaid bagi tahu tadi, komunikasi. Kalau rasa tak selesa pasangan kita dengan si A, kena bagi tahu. Boleh tak jangan terlampau berhubung dengan si A. Saya rasa macam tak selesa, saya rasa macam ada tak kena. So kita kena bagi tahu dengan pasangan, dan pasangan kita kena respect pandangan kita supaya elak daripada konflik tu. Kalau nak berada dalam konflik,
kita lawan balik. Maksudnya lawan lah. Lagi gini-gini kan. Jadi benda tu tak selesai. So jadi, untuk elak daripada konflik yang tidak memberi manfaat kepada kita, sebaiknya macam yang saya katakan tadi, cuba elak dengan cara yang bertoleransi, berkomunikasi dan sebagainya. Itulah daripada saya, Datuk. Alhamdulillah. Coach yang akhirnya ialah dia ni memang konflik yang dalaman tu pun ada. Tetapi yang memparahkan lagi konflik ini ialah pengaruh daripada luar. Saya banyak menerima juga ya, macam mana misalnya kadang-kadang mak mentua ni daripada awal-awal ya, anak suka kepada pasangan suami, tapi mak mentua daripada awal-awal lagi memang dah kata tuan-tuan memang tak setujulah. Perkahwinan tak setuju, tapi pasal anak bersetuju, tak ada cara lain, dia menyetujuilah apa yang tuju dah anak. Tetapi deep down dia tidak menampakkan kata orang satu kegembiraan, kemesraan kepada menantunya itu. Dan dalam keadaan tuan-tuan sampai yang mak mentua ni pula minta supaya perceraian berlaku. Tuan-tuan, betul. Mak mentua ni minta supaya perceraian berlaku. Saya tak tahulah dari segi Islam hukumnya orang yang macam ni, tuan-tuan, hukumnya berat kerana kita meruntuhkan rumah tangga, tuan-tuan. Dalam Islam ni talak ni, tuan-tuan, dibenarkan, tapi bergoncang arasy Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melafazkan talak, tuan-tuan. Sebab itu jadi coach macam mana tentang pengaruh daripada luar ni? Kadang-kadang daripada persekitaran keluarga sendiri bawa pengaruh-pengaruh yang negatif. Dia api yang sedang menyala dituangkan lagi gasolin, masukkan lagi gasolin. Jadi maraklah api yang menyala tu. Dan akhirnya mereka tenggelam dalam konflik itu. Tak tahu macam mana nak keluar daripada konflik itu. Macam mana coach? Benar sekali, Datuk. Banyak berlaku dalam masyarakat kita lah. Sungguh malang lah bagi saya, terutama di zaman milenial di mana sebenarnya dunia ni kecil je. Kalau tadi kita sebut pasal orang saya sendiri pun, isteri saya orang Negeri Sembilan. Kalau nak konflik banyak lah. Terlalu banyak peluang. Tapi bila kita fikir, Allah, dunia kecil, Malaysia ni kecil je kan. Dan hidup kita pun pendek sangat. Jadi kalau kita penuhi dengan konflik, alangkah ruginya. Jadi berbalik kepada soalan Datuk tadi, sebenarnya itu adalah gambaran kesihatan mental orang tu jugalah bagi saya. Kalau tak logik dia seolah-olah nombor satu, dia kalau dia sayang anak dia, dia akan nak tengok anak dia bahagia. Biarlah pilihan mana apa-apa sekalipun. Kita dah besarkan anak kita dah latih anak kita. Masa kita lepas dia bebas tu, kita lepaskan dengan keyakinan lah bahawa dia akan buat pilihan yang terbaik. Kalau dimasuk campur, dia akan membuatkan tekanan yang tak perlu kepada rumah tangga anak kita. Sangat tak perlu, sebab tekanan rumah tangga tu dah ada, di antara mereka berdua dah ada tekanan. Apabila masuk pihak keluarga pula, kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang biasanya ibu dan ayah lah, mertua lah biasanya, tekanan jadi berganda-ganda. Dan keharmonian, kebahagiaan pasti tak ada lah. Sebab tak mampu mereka nak tangani, mereka muda lagi. Kalau tak ada tekanan daripada keluarga pun dah stres lah. Dua tu baru nak berkenalan, baru nak adjust kan. First 5 years tu memang banyak sangat ni. Datang pula ipar dua lama tu, memang tak akan berakhir dengan baik lah pada pandangan saya. Jadi kepada yang dah jadi mertua, bebaskanlah anak kita. InsyaAllah, yakin, rasa geram sangat, kita doa banyak-banyak. Doakan supaya mereka tu, manusia boleh berubah insyaAllah. Tetapi kita dulu kena ubah keadaan, jadi contoh orang otai lah, orang lama yang dah berpengalaman ni, boleh kita pengaruhi. Kita tak suka, katalah betul menantu kita macam ni, kita boleh pengaruhi dengan secara positif. Kita dekati mereka, kita sayangi mereka, hormati mereka. InsyaAllah kalau mereka tu orang baik, yang saya tahu, saya yakin mereka orang baik. Kalau tidak, anak kita tak tertarik dengan dia, InsyaAllah dia akan perbezaan, banyak berlaku perbezaan gaya saja, bukannya perbezaan ideologi pun. Ideologi semua nak bahagia, tetapi gaya jalan tu ada 3-4 cabang nak menuju ke sana.
asalkan sampai cukuplah. Tak payah kita nak jadi diktator, kena lalu jalan ni, stres lah kan. Dan satu lagi benda yang saya belajar sebagai coach, dan benda ni saya rasa buat sebagai personally pun saya jadi tenang bila saya amalkan benda ni, dan mungkin saya boleh kongsi lah kepada para penonton di luar sana yang nak cari ketenangan tu. Mungkin ada konflik dengan keluarga, macam mungkin kita ni mertua ada konflik dengan menantu, cuba amalkan benda ni. Kita tengok balik kehidupan kita dah berapa tahun. Kalau saya sendiri dah 52 tahun. 52 tahun. Saya mungkin ada 50 tahun lagi untuk hidup, atau mungkin saya dah ada less than 1 year. Saya tak tahu. Jadi yang balance hidup saya tu, adakah apa pilihan kita? Kalau saya pilih untuk penuhi, saya pilih untuk tak nak gaduh dengan orang, tak nak tuduh siapa-siapa, tak nak blame. Even dengan isteri saya pun, saya tak nak ada konflik. Dia no blaming kan, tak nak gaduh, tak nak membenci, ataupun benda-benda remeh membuatkan kita jadi stres. 4 benda ni tak berbaloi lah dengan baki kehidupan kita yang tak banyak ni. Bergaduh, membenci, menuduh orang tak tahu pasal, lepas tu ambil hati dengan benda-benda kecil. Saya rasa tak berbaloi. Yang kita nak balance hidup kita ni yang setahun atau sehingga 30 tahun atau 50 tahun lagi kita tak tahu, kita nak penuhkan dengan kehidupan, dengan kasih sayang. Kita nak mengasihi orang dan kita nak orang kasihi kita. Dan kita nak mati dalam keadaan tenang, dalam keadaan senyum. Dan dihantar ke kubur, orang semua ramai hantar kita. Kalau kita fikir macam tu, saya yakinlah berapa lama sangat kita dengan menantu kita kan. Ada berapa masa, sikit lagi dia dapat anak, dapat 2 orang anak, dia dah tak kisah pasal kita dah. Adakah kita nak akhiri hubungan kita yang pendek sangat ni dengan kepanasan, dengan perbalahan. Jadi kalau kita, ini panggil perspektif. Sentiasa jadi, kalau saya lah, bila rasa nak marah kat orang ke, bila rasa ada konflik dengan siapa-siapa ke, saya tengok, aku ni siap-siap tahun depan jalan. Kalau nasib baik Tuhan bagi 10 tahun, ada rezeki Tuhan bagi panjang umur sampai tak lebih dari 50 tahun saya rasa. Saya tengok balik, pendek sangat umur aku ni. Buat apa aku nak gaduh dengan orang ni? Sedangkan aku boleh isi dengan kebahagiaan. Nak bahagia, kita nak rasa bahagia, kita bahagiakan orang dulu. Jadi kalau mertua ni, kalau dia nak mati dengan keadaan senyum dan disenyumkan orang happy dengan dia kena buat macam tu lah. Dia kena let go lah. Apa-apa dia tak setuju tu, itu gaya sahaja. Saya selalu cerita lah, kalau Kuala Lumpur tu, city center tu, Jalan Raja Laut tu, ada 7 jalan nak sampai situ. Dari Ceras, dari Bangsa. Lala jumpa juga dekat Jalan Raja Laut. Kita cakap lah kita nak jumpa dekat Jalan Raja Laut. Kau nak ambil jalan mana, suka hati. Janji kita jumpa kat situ. Dan tak ada orang lewat. Dan insyaAllah sampai kita makan ramai kat situ. Tak apa. Jadi begitulah juga kehidupan saya rasa. Destinasi kita semua nak ke syurga. Nak bahagia. Banyak jalan. Ada 7-8 cabang. Jadi kalau menantu kita pilih cabang nombor 2, kita pilih cabang nombor 6, tak ada masalah. Kita just senyum je. Tak apalah, nanti kita jumpa kat sana, kita happy-happy. Masya Allah, kalau semua orang fikir macam tu, tak ada konflik Datuk saya rasa. Tapi betul lah, benda ni kena selalu diperingatkan lah. Saya pun selalu ingatkan diri saya lah, supaya tak berbaloi lah. Nak habiskan sisa-sisa umur kita yang tak seberapa ni dengan benda-benda negatif, pergaduhan dan konflik. Wallahu a'lam, betul. Masya Allah, tuan-tuan ya. Itulah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok daripada tadi dia punya permata berlian perbincangan kita ni, coach tadi menutupnya tuan-tuan dan puan tak berbaloi tuan-tuan. Perkataan berbaloi, tak berbaloi lah tuan-tuan nak berbusuhan. Tak berbaloi lah untuk tidak bertegur di antara kita. Tak berbaloi lah kalau kita tuan-tuan bersengit-sengit hati di antara kita. Tak berbaloi lah kalau kita pulau memulau di antara kita. Tak berbaloi lah kalau kita kunci mulut kita, kunci senyum kita bersama dengan anggota keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, adik, abang dan kakak. Tak berbaloi. Sebab, tuan-tuan, kenapa tak berbaloi? Kita take stock, tuan-tuan, take stock. Saya hari ini 52 tahun, tuan-tuan. Saya 73 masuk 74. Saya 20 tahun lebih tua daripada coach kan. Maknanya
Kalau coach dapat macam umur saya ni, agaknya daripada 20 tahun tu, coach yang sedang buat sekarang tuan, banyak. Saya rasa program-program yang coach buat, hidupkan balik perasaan manusia, satukan balik jiwa-jiwa manusia, tempa jiwa-jiwa manusia supaya mereka faham tentang agama, faham kebesaran Allah. Itu yang dibuat oleh coach tuan-tuan dan puan. Dan begitu juga dengan Dr. Yuni. Bayang tuan-tuan dan puan, Dr. Yuni memberikan tuan-tuan dan puan, memberikan kata orang pendekatan-pendekatan, cara-cara ditunjukkan secara umum kepada mereka yang datang untuk mendapatkan sikit buah fikiran, sikit pandangan mengenai pergeseran yang berlaku yang menimbulkan konflik di antara mereka. Dan sebab apa ni, kaunselor ni macam Dr. Yuni ni tuan-tuan, dia berada di office dia menuntut ilmu tu untuk menyelesaikan antaranya supaya tidak timbul konflik dalam masyarakat. Tapi tadi berbaloi, tak berbaloi. Memang tidak berbaloi tuan-tuan dan puan. Sebab itulah saya cubalah bersama dengan Yayasan Sabah. Yayasan Sabah yang saya pimpin ni tuan-tuan. Cubalah. Sebab ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, para penonton dia lah. Manusia ni tuan-tuan, dia punya perbuatan-perbuatan akhir, tindakan-tindakan akhir dalam hidupnya, ataupun kegemaran-kegemaran akhir dalam hidupnya, atau perhatian-perhatian akhir yang melibatkan diri sepenuhnya untuk hidup di hujung usia ini, itulah juga gambaran macam mana dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik di hujungnya, baiklah husnul khatimah lah dia. Kalau tak baik hujungnya, bermusuh dengan anak, bermusuh dengan menantu, bermusuh dengan mak mentua dan sebagainya, konflik sepanjang-panjangnya, maka tuan-tuan tak baiklah akhirnya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah tuan-tuan. Jadi inilah yang kita buat tuan-tuan insya-Allah. Yang itulah kita membangunkan kompleks Tanjung Sulul Khatimah, satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor. Di Bukit Cerakar nanti tuan-tuan puan, insya-Allah akan lahir kompleks yang agak besar tuan-tuan puan untuk memberikan sedikit ilmu kepada seluruh rakyat tuan-tuan muslim di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Malaysia, di selatan Thailand untuk datang bersama-sama. Supaya apa tuan-tuan puan? Memikirkan berbaloinya hidup, tidak berbaloinya hidup. Tuan-tuan dan puan, dan kita nak sungguh-sungguhnya apa yang coach katakan tadi, nak hidup yang berbaloi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada Dr. Yuni, terima kasih kepada coach. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita bertemu lagi pada minggu depan tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan bersama-sama kita sebarkanlah tuan-tuan sikit tuan-tuan, like and share pada adik, abang dan kakak, pada keluarga dan sebagainya, pada jiran, pada sahabat-sahabat kita tuan-tuan dan puan, supaya inilah tuan-tuan, supaya mereka dengar saja, ikuti saja. Tak perlu dah tuan-tuan duduk sambil rehat-rehat, dah makan rehat-rehat, buka telefon, buka Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Berjumpalah dengan Dr. Yuni, berjumpalah dengan Coach Zaid, berjumpalah dengan saya dan sebagainya tuan-tuan. Kan bukan cantik. Kita tak kata orang itu, tak kata orang ini, tak fitnah orang itu, tak fitnah orang itu, orang ini. Tak ada tuan-tuan. Kita cerita mengenai ilmu, kita bercerita mengenai amal, kita cerita mengenai kebaikan, kita hendak kebaikan ini merata dalam masyarakat, dan akhirnya dengan kebaikan inilah tertonjolnya tuan-tuan. Apa kalau dalam rumah tangga, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku tuan-tuan. Cukup setakat itu. Terima kasih tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa kita punya sijil wakaf tunai tuan-tuan dan puan yang RM10, RM50 dan RM100 itu. Jangan juga lupa tuan-tuan kepada kita punya Telegram tuan-tuan dan puan Saya nak minta tuan-tuan menjadi join Telegram kita, dan jangan lupa juga tuan-tuan insya-Allah buku-buku yang saya tulis 3 buku tersebut, dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan insya-Allah webinar 2 pada 28 bulan 8 webinar 2 tuan-tuan dan puan kita akan bincang mengenai husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Dan jangan lupa malam besok tuan-tuan. Pagi besok dengan Imam Ernie Senega. Kita cerita mengenai hidup berpaksikan syariat. Hidup berpaksikan syariat. Kemudian malam tuan-tuan kita nak raikan muncul kali kedua tuan-tuan. Muncul kali kedua. Satu keluarga tuan-tuan. Seorang suami, 2 orang isteri, 10 orang anak yang tinggal sebumbung tuan-tuan. Sebumbung. Dan menikmati aman, damai, keselesaan hidup tuan-tuan dan puan bersandarkan kepada iman, amal iman dan sebagainya. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah.